Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa aslih dzata bainana fa asbahna ikhwanan mutahabbin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menemukan kita khususnya dalam program ini Wacana Merdeka dan menjadikan kita saudara-saudara yang Islam bersaudara hidup dalam penuh kasih sayang. Wassalatu wassalam ala habibina al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi dan para sahabat, juga keluarga baginda keseluruhannya. Jadi alhamdulillah, yang pertamanya yang saya raikan Fadil Ustaz Faiz ataupun lebih dikenali dengan Q Faiz kerana sudi untuk bersama dengan kita pada malam ni. Di Malaysia malam, di kita di sini di Jordan dia lagi kemudian alhamdulillah ini adalah talk sejarawan untuk yang kali ketiga. Maknanya kita sebelum ni kita ada buat talk sejarah dengan Akademi Jawi Malaysia. Kemudian kita ada buat talk sejarah juga sebelum ni, yang kali kedua, dan yang ini totalnya dah kali ketiga lah. Dan alhamdulillah kali ni kita bawakan bertemakan kemerdekaan. Jadi kita bawakan insya-Allah khas dari Malaysia dengan tajuk Syekh Abdullah Fahim di balik sejarah Malaya. Jadi sedikit sebanyak rentetan daripada panggilan kita untuk jemput P. Faiz adalah bersebabkan P. Faiz antara orang yang terlibat secara langsung dengan sedikit sebanyak latar belakang Syekh Abdullah Fahim, dan beliau pun telah menjadi salah seorang daripada 3 orang penulis buku Syekh Abdullah Fahim, ulama pejuang Ahlussunnah wal Jamaah dan pejuang kebangsaan. Jadi boleh dapatkanlah di Malaysia dan saya pun dah dapatkan. Dan sebab juga kenapa kita jemput dan bertajukkan dengan Syekh Abdullah Fahim adalah yang pertama kerana saya sedikit latar tajuk ni adalah saya hanya tahu bahawa Syekh Abdullah Fahim ni penentu tarikh kemerdekaan, setakat itu saja. Jadi bila dibaca dalam tu, rupanya memang Syekh Abdullah Fahim ni adalah rentetan daripada perjuangan-perjuangan ulama untuk membebaskan tanah air. Jadi dia bukanlah semata-mata tentukan tarikh, tapi ia memang terlibat secara langsung. Hatta sebelum diberikan cadangan untuk rombongan kemerdekaan ke London pun Syekh Abdullah Fahim terlibat. Jadi kalaulah kita nak tahu dengan lebih lanjut dengan tajuk ini, Syekh Abdullah Fahim di balik sejarah Malaya, insya-Allah saya terus mempersilakan penceramah kita pada hari ini Al-Fadil Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin untuk menceritakan kepada kita siapakah sebenarnya Syekh Abdullah Fahim. Dipersilakan. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurulillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah ialah Tuhan yang memperwajibkan ke atas kamu, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan perintah-perintah hukum hakam di dalam Al-Quran, supaya kamu benar-benar dikembalikan ke tanah air kamu, yakni Mekah Al-Mukarramah. Sadaqallahu maulana al-azim. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Nasih dan kepada pihak Persatuan Penuntut Pelajar Malaysia di Amman, Jordan,
kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit sebanyak maklumat yang ada pada diri saya, yakni tentang almarhum Syekhul Islam pertama negeri Pulau Pinang, Syekh Abdullah bin Ibrahim, yang lebih dikenali dengan Tuan Guru Haji Abdullah Pak Him. Pak Him yang sebenarnya, tapi di Arab ni dia tak sebut Pak Him, dia tak ada huruf Pa, jadi Fahim. Kena dengan dirinya seorang yang begitu sekali alim, katanya sejak daripada kecil lagi lahir di Mekah, katanya mualak di Mekah Al-Mukarramah, atau satu riwayat lain lahirnya di Kedah tetapi dibawa sejak daripada baby lagi ke Mekah. Artinya beliau ni membesar di tanah Arab di Mekah Al-Mukarramah dan belajar dengan alim ulama sehingga beratus guru yang beliau belajar di Mekah dan Madinah. Sehingga apabila pulang ke tanah air, Syekh Abdullah Fahim ni diriwayatkan tidak mampu untuk berbahasa Melayu dengan baik. Sehingga dia belajar balik bahasa Melayu dengan orang-orang kampung di Kepala Batas, di seberang perai di Kepala Batas di Pulau Pinang sana. Baik, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita bicara tentang Syekh Abdullah Fahim, terlebih dahulunya kita kena kembali kepada apa dia panggil, semangat di dalam memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan nasib bangsa, memperjuangkan kemajuan tanah air, kebebasan tanah air, iaitu watan. Ini sebenarnya ialah hasil daripada didikan agama. Bukan daripada fahaman-fahaman yang di luar daripada kerangka Islam. Kerana kerap kali kita dengar bahawasanya orang yang memperjuangkan kebangsaan, semangat kebangsaan, semangat nasionalisme, ini semua ni diambil daripada fahaman yang dibuat oleh orang Barat, bukan daripada Islam. Ini satu kekeliruan kerana mengambil sejarah di negeri orang lain. Ambil sejarah di negeri Timur Tengah yang pada masa itunya bergolak nak menjatuhkan Osmaniyah, kerajaan Osmaniyah, maka dikreatkan satu fahaman iaitu dipanggil fahaman nasionalisme, iaitu satu orang daripada menantu Golda Meir, Perdana Menteri pertama Israel, iaitu namanya Michel Aflaq kalau tak silap. Dialah orang yang bertanggungjawab untuk melahirkan tokoh-tokoh nasionalis di Timur Tengah. Yang kononnya Timur Tengah ni, negara Arab ni dijajah oleh Osmaniyah, dan Osmaniyah ni bukan orang Arab, orang Ajam, tidak layak untuk memegang tampuk khilafah, dan ketika itu dicetuskan semangat kearaban untuk merdekakan tanah air mereka daripada Osmaniyah. Padahal mereka sudah merdeka. Mereka tidak pernah dijajah. Kembali kepada Nusantara kita, di negara kita atau di Nusantara, khususnya di Malaysia, di tanah Melayu ataupun tanah Melaya, kita tidak pernah pun dijajah ataupun didudukkan di bawah takluk Osmaniyah. Kerana kita sudah jauh daripada Osmaniyah. Walaupun begitu, beberapa peperangan, siri peperangan dengan penjajah seperti Belanda dan sebagainya, walaupun saat itu Osmaniyah seperti kerajaan yang orang tua yang sudah tenat, namun atas dasar ukhuwah Islamiyah, saudara sesama Islam itu ialah ukhuwah yang tertinggi sekali, maka dihantar juga bantuan di Aceh dan sebagainya untuk menentang penjajah. Jadi yang menjajah tanah air umat Islam di Nusantara, baik di Malaysia atau Indonesia, ini ialah mereka daripada Belanda, Portugis, British, Jepun dan sebagainya.
yang menyebabkan semangat memperjuangkan kemerdekaan, semangat memperjuangkan nasib bangsa, yakni kebangsaan, ini sebenarnya dicetuskan oleh alim ulama tempatan. Itu termasuk salah seorang daripada alim ulama yang mencetuskan semangat perjuangan memerdekakan tanah air, memperjuangkan kebangsaan, memperjuangkan nasib bangsa, kemerdekaan negara, ialah tokoh yang kita ingin bicarakan pada malam ini, iaitu Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Dan bukan hanya beliau seorang sahaja. Bahkan ramai majoriti di kalangan ulama-ulama kaum tua ialah mereka memperjuangkan kemerdekaan. Kenapa saya tegaskan di sini kaum tua? Kerana kebiasaan di universiti-universiti, lecturer di universiti, ataupun di sekolah-sekolah menengah, mereka telah pun membuat satu kesimpulan di dalam sejarah yang mereka kerik sendiri, iaitu ulama kaum tua tidak memperjuangkan kemerdekaan. Mereka mengatakan ulama kaum tua ni lebih gemar, lebih suka duduk bersama-sama dengan istana, bersama-sama dengan British, menjilat sultan di dalam istana. Ini satu tohmahan dan satu fitnah yang fahisyah, yang sangat keji kepada alim ulama tuan-tuan guru kita yang sebenarnya mereka lah yang memperjuangkan semangat kemerdekaan, semangat kebangsaan di tanah air kita. Lalu siapakah yang memperjuangkan kemerdekaan? Maka di sini mereka mengatakan ulama kaum muda lah yang memperjuangkan kemerdekaan. Saya tu pernah berforum dengan satu sahabat yang mewakili ulama kaum muda. Lalu saya mempersoalkan, kalau ulama kaum muda yang memperjuangkan semangat kemerdekaan, cuba tunjukkan satu bukti seumpama syair ke, lagu ke, atau karangan, karya. Jangan kata karya lah. Lagu, syair, nasyid, cukuplah. Puisi ke paling korang, cukuplah. Maka tak dapat nak ditunjuk fakta bahawasanya di kalangan ulama kaum muda ada meninggalkan satu karya, ataupun lebih kecil lagi kita kata qasidah atau nasyid atau puisi atau syair yang memupukkan semangat kemerdekaan, perjuangan kebangsaan. Tidak ada. Tidak sama dengan ulama kaum tua yang difitnah, yang ditahmah oleh lecturer-lecturer di universiti tempatan kita Malaysia ni sebagai mereka yang menjilat pemerintah, menjilat British, gemar duduk di istana, goyang kaki saja, kipah sultan, jilat sultan, berbaik-baik dengan British, tidak memikirkan tentang kemerdekaan negara, tentang perjuangan bangsa dan sebagainya. Mereka lah yang sebenarnya memperjuangkan semangat kebangsaan dan memperjuangkan semangat kemerdekaan. Kenapa saya kata lagu tu? Sebab kalau di saya di sekarang ni ada beberapa buku-buku yang saya ingin kongsikan kepada teman-teman di Jordan. Antara lain ialah kalau kita lihat Syekh Abdullah Fahim sendiri, beliau mempunyai satu risalah yang kecil, satu kitab yang kecil yang membahaskan tentang semangat memperjuangkan tanah air. Iaitu satu risalah yang diletak nama dengan Khutbah Al-Iqaz, yang kami cantumkan di dalam di dalam buku yang disebut oleh Ustaz Uluan di awal-awal mukaddimah tadi. Di dalam buku ini kami cantumkan di dalamnya iaitu Khutbah Al-Iqaz. Khutbah Al-Iqaz. Khutbah Al-Iqaz ni ialah khutbah yang dikarang oleh Syekh Abdullah Fahim.
Ia dinamakan khutbah penyedar, penggerak, maknanya pembangkit semangat. Taklif yang dikarang oleh sahibul fadilah Syekh Abdullah Fahim Al-Filfilani. Antara ayat yang disebut di dalam di dalam kitab ataupun risalah khutbah al-iqaz ni, dia sebut apa? Wa inna huquqa watanikum la tuhsar. Sesungguhnya hak-hak tanah air kamu itu tidak boleh dibilangkan, disakatkan. Amat banyak. La tuhsar, tidak boleh disakat. Mana terlalu banyak. Wal qiyamu bitamhidi sya'niha fardun la yunkar. Dan bangun, membaiki keadaan tanah air itu ialah fardu-fardu yang tidak boleh dinafikan dan diingkarkan. Fa innaha, kerana sesungguhnya tanah air itu al-ummu syafiqatu saqilul ahmad, ialah ibu seperti ibu yang dikasihi, yang sangat berat pikulan dan bebanannya. Ini salah satu daripada perkataan Syekh Abdullah Fahim di dalam khutbah al-iqaz. Fa'alaikum sa'yu fit tauhidil kalimati wal ittifaq. Maka wajib ke atas kamu berusaha pada menyatukan perkataan dan bersepakat. Mana menyatukan kata dan bersepakat setia. Dan wal hadharu minal iftiraqi wasyiqaq. Dan hendak takutlah kamu daripada berpecah-pecah dan berbantah-bantah. Jadi ini panjang ni, kalau beli buku ni insya-Allah boleh dibaca, orang panggil khutbah al-iqaz. Begitu juga Syekh Abdullah Fahim mempunyai syair. Nasyidul watani dia panggil. Iaitu nyanyian memperingati tanah air. Yang ada di dalam video, ada yang di dalam YouTube sedikit sebanyak yang telah saya baca, iaitu bunyinya yatibun nasyidu bi dzikril watan liyahyal malayu wa yastaqil watan. Indah lunaknya mendendangkan lagu dengan memperingati tanah air. Liyahyal malayu wa yastaqil watan, hiduplah Melayu dan merdekalah tanah air. Ini menunjuk kata bahawasanya tokoh ulama kaum tua lah yang mempunyai fakta bukti bahawasanya mereka memperjuangkan kemerdekaan. Kerana apa? Kerana liyahyal malayu wa yastaqil watan ini sebenarnya dua slogan yang diungkap oleh dua parti besar orang Melayu ketika itu. Itu satunya nama Pekembar. Pekembar ni Parti Kebangsaan Melayu Bersatu. Dalam bahasa Melayu dipanggil Pekembar. Tetapi dalam bahasa orang putihnya dipanggil UMNO. Dan satu lagi Persatuan Islam Setanah Melayu. Maka dua kelompok besar orang Melayu ni mempunyai pandangan yang agak berbeza, tetapi sama pada tujuannya, iaitu nak merdekakan negara, nak merdekakan tanah air. Tetapi slogan mereka tu agak berbeza. Yang satunya hidup Melayu, yang satu lagi merdeka. Lalu Syekh Abdullah Fahim, beliau menyatukan dua slogan ni dalam satu bait syair. Liyahyal malayu wa yastaqil watan. Hidup Melayu dan merdeka tanah air. Artinya kita tidak akan mampu untuk mencapai kemerdekaan kalau tanpa bersatu kata. Ini antara fakta bahawasanya ulama kaum tua yang memperjuangkan kemerdekaan dan memupuk semangat kebangsaan. Ada lagi dengan saya ni ialah kitab yang dikarang oleh anak murid Syekh Abdullah Fahim. Namanya Panduan Bangsa, karangan Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi. Di dalam ni pelbagai orang panggil nasihat tentang kebangsaan, tentang kemerdekaan, tentang perjuangan memajukan tanah air dan sebagainya. Syarat di dalam kitab ni. Bukti bahawasanya alim ulama kaum tua memang mereka memperjuangkan kemerdekaan. Kalau boleh saya cari ke satu-satu perkataan.
Mana? Hmm. 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 Tapi saya pernah buat bedah buku ni masa mula-mula dilancarkan oleh Akademik Jawi, dan di situ saya pernah baca beberapa petikan-petikan di dalam kitab Pedoman Bangsa, Panduan Bangsa ni, tentang bagaimana orang panggil Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi apa nama ni, menyeru umat bangsa Melayu ketika itu supaya bangkit untuk memperbaiki nasib bangsa dan memperjuangkan kemerdekaan negara. Saya pernah baca masa tu. Cuma sekarang ni saya tak jumpa dah, sebab ini pun buku yang draft rupanya, saya tersalah ambil. Kalau buku hak saya sendiri saya dah tanda sebenarnya. Tersilap ambil sebab banyak sangat. Tapi ala kuliah, kalau tuan-tuan nak ni ada satu kebangsaan. Kebangsaan. Dia kata, maka sangat dikehendaki pada mana-mana umat, istimewa umat-umat kita Melayu, hendaklah memperbanyakkan penuntut-penuntut yang berbudi pekerti dengan perangai yang elok, yang telah ditanamkan dalam hati mereka dengan satu tanaman yang telah masyhur, iaitu hubbul watani minal iman, yang artinya kasih akan tanah air itu daripada iman. Itu tengok. Ini satu daripada contoh bahawasanya ulama-ulama kaum tua mempunyai fakta bahawasanya mereka memperjuangkan tanah air. Dan ada juga dengan saya ni satu risalah. Risalah yang agak lama, yang bernama Watan Kita dengan Orang-orang Asing, iaitu yang mengandungi cerita-cerita perihal mula kedatangan dan perihal bagaimana percampuran orang-orang bangsa asing dalam negeri-negeri Melayu di semenanjung tanah Melayu, yang dikarang oleh anak murid Syekh Abdullah Fahim. Ni tengok orang Kedah. Watan Kita dengan orang-orang asing. Bukti kata ulama kaum tua memang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka bukanlah seperti yang ditahmahkan di dalam universiti yang mengatakan mereka gemar duduk di istana, goyang kaki, jilat British dan pemerintah. Ada lagi seorang tokoh ulama kaum tua yang ada bukti bahawasanya memperjuangkan semangat kemerdekaan dan melawan penjajah dengan puisinya, dengan syairnya, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Rahman Merbuk. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Merbuk. Beliau mempunyai puisi atau pantun atau lagu yang dikarang khas untuk melawan Malayan Union. Nama tajuk lagu dia, Oh Bangsa Kami. Kalau boleh saya baca sikit, dia kata, Oh bangsa kami Melayu handalan, hendaklah kita bersatu simpulan, menyatu kebangsaan ambil kawalan, kerana watan hidup berkekalan. Kalau bangsa kita tidak bersatu, bangsa yang lain kelak meluru. Hak kita mereka hendak melatu, akhirnya Melayu tidak bermutu. Bangsa yang lain semakin tumpat, mereka mendesak bertambah rapat. Hak kita mereka hendak mendapat, jikalah kita tidak bersatu cepat. Halaukanlah Inggris durjana, di tanah Melayu membuat pesona. Anak watan kita dah hidup merana, di negeri sendiri kitalah dihina. Hapuskan Malayan Union, hapuslah segera. Kembalikan Sultan ke atas takhta. Daulatlah raja, daulatlah negara. Semoga hidup tidak sengsara. Hidup Melayu merdeka-merdeka. Janganlah lalai, janganlah leka. Korbankan jiwa, pertahankan pusaka. Bangsa Melayu ditimpa petaka. Tengok. Ini satu syair, dan ada lagi syair-syair yang lain yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Merbuk yang masyhur di kalangan ulama kaum tua,
yang memperjuangkan kemerdekaan dan kebangsaan negara. Itu terlebih dahulu yang patut kita kena faham, bahawasanya ulama kaum tua, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama pondok kita dulu, merekalah yang mencetuskan semangat kebangsaan baik di Malaysia ataupun di Indonesia. Maka sebab tu kalau di Indonesia kita dengar dengan satu ormas, satu organisasi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum tua yang terbesar, iaitu dinamakan Nahdlatul Ulama. Disingkat dipanggil NU atau bahasa Indonesia panggil NU. Iaitu diasaskan oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dan ulama-ulama kaum tua yang sezama dengannya. Yang mana Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari ini ialah teman juga dengan Syekh Abdullah Fahim ketika mana belajar di Mekah Al-Mukarramah. Bahkan ketika mana hampir runtuhnya orang panggil Uthmaniyah, maka alim ulama termasuk Tuan Guru Haji Abdullah Fahim dan Syekh Hashim Asy'ari, mereka pernah berbai'ah bersama-sama di di Mekah Al-Mukarramah, di depan Kaabah, di Masjidil Haram, untuk berbai'ah sumpah kemerdekaan, dia panggil. Sumpah kemerdekaan. Mereka berkumpul di depan multazam di Kaabah dan bersumpah untuk apabila kembali ke tanah air masing-masing untuk berjihad di jalan Allah bagi menjunjung kalimah Islam, persatuan umat Islam, untuk menyebarkan ilmu agama murni, ikhlas untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk mencari pangkat atau harta. Ini disebut di dalam kitab Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari pada muka surat 53-54. Iaitu dinyatakan di dalam itu, di antara mereka yang bersama-sama bersumpah di hadapan Kaabah, di depan multazam di hadapan Kaabah, ialah antara lain ialah Tuan Guru Haji Abdullah Fahim dan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Maka kerana itu, kalau di Indonesia ada lagu Hubbul Watan Minal Iman. Yalal watan, yalal watan, yalal watan. Hubbul Watan Minal Iman. Wala takun minal hirman. Inhadu ahlal watan. Bukti ulama kaum tua memang mendidik masyarakat supaya bersemangat dengan semangat kebangsaan, semangat hubbul watan, semangat cintakan negara, cintakan tanah air. Sehingga kalau kita tengok pondok-pondok tu di zaman dulu, lebih dikenali mesra dengan nama tempatnya berbanding nama madrasahnya. Seperti Pondok Pasir Tumbuh. Bukan nama dia Pondok Pasir Tumbuh. Namanya Madrasah Ad-Diniyah Al-Bakriyah. Pondok Lubuk Tapah, Madrasah Ar-Rahmaniyah kalau tak silap. Pondok Gelang Emas, Madrasah Yusufiyah kalau tak silap lah. Artinya mereka tidak dikenali dengan nama madrasahnya, tapi dikenali dengan nama tempatnya. Pun begitu, Syekh Abdullah Fahim ketika mana beliau kembali ke Kepala Batas, ketika itu Kepala Batas ni menjadi sumber pusat keilmuan. Oleh kerana itu terlalu banyak pondok-pondok di Kepala Batas, maka tidak dipanggil nama pondok tu Pondok Kepala Batas, sebab terlalu banyak pondok di Kepala Batas. Kalau panggil Pondok Kepala Batas, pondok siapa? Gitu. Maka lebih tersohor dengan nama madrasahnya, iaitu Madrasah Dairatul Ma'arif Wataniyah. Yang mana zaman Uthmaniyah dulu ada madrasah yang didirikan oleh kerajaan Uthmaniyah, Dairatul Ma'arif Uthmaniyah. Kalau tengok dalam kitab Istihsan fi Khawdi Ilmil Kalam karangan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, yang saya punya cetakan tu dicetak oleh Dairatul Ma'arif Uthmaniyah. Zaman tu. Tapi oleh Syekh Abdullah Fahim, beliau seakan-akan sudah mengetahui bahawasanya pasti nantinya Uthmaniyah ni akan bubar. Maka kembali kepada negara bangsa.
seolah-olah menjadi ijma' seluruh dunia membentuk negara bangsa. Masing-masing menjadi negara nation state, negara bangsa. Maka oleh Syekh Abdullah Fahim diletak nama pondoknya Madrasah Dairatul Ma'arif, kawasan orang cerdik pandai, Al-Wataniyah, artinya kebangsaan. Tu Al-Wataniyah artinya kebangsaan. Jadi seolah-olahnya di nama pondok tu sendiri tidak dipisahkan dengan semangat kebangsaan, semangat watan, semangat cintakan negara, semangat orang panggil memperjuangkan kemerdekaan negara. Ini yang perlu kita kena sedar. Jadi tuduhan atau tohmahan yang mengatakan bahawasanya alim ulama kaum tua ini tidak memperjuangkan kemerdekaan, bahkan mereka ini duduk di istana sahaja, boleh kita tolak dengan mudahnya. Sebab apa? Sebab dengan apa yang saya sebut tadi, fakta-fakta sejarahnya jelas bahawasanya yang memperjuangkan kemerdekaan ialah di kalangan ulama kaum tua, termasuklah Syekh Abdullah Fahim kalau di Semenanjung, tanah Melayu kita. Bahkan betapa tidak dikajinya oleh ahli-ahli sejarah kita. Kalau di dalam buku sejarah mereka mengatakan Syekh Abdullah Fahim ni jasanya hanya meletakkan tarikh kemerdekaan. Letak tarikh kemerdekaan sahaja. Itu sahaja jasanya. Allah. Betapa kehinanya orang panggil ulama kita dikatakan itu sahaja jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Padahal untuk pengetahuan para teman-teman yang melihat live ini, teman-teman kita di Jordan, kalau tanpa alim ulama pada zaman Syekh Abdullah Fahim yang ketuanya ialah Syekh Abdullah Fahim, boleh kita katakan Syekh Abdullah Fahim ni ialah ketua alim ulama kaum tua, yang dijadikan sebagai orang tua di kalangan ulama-ulama kaum tua di zaman tersebut. Kalau tanpa irsyadul ulama, tanpa petunjuk daripada Syekh Abdullah Fahim dan alim ulama pada zamannya tersebut, maka Tunku Abdul Rahman tidak tahu bagaimana cara nak merdeka dengan tanpa menumpah setitik darah pun di atas tanah yang berkat, tanah yang penuh bertuah ini. Dan apabila Tunku Abdul Rahman tak erti cara nak merdeka bagaimana dengan aman, dengan tenang, maka tidak adalah nyanyian yang kita dengar pada tanggal 31 Ogos daripada Sudirman. Tidak ada. Berarti benar kata Imam Ali karramallahu wajhah, la hurriyata illa biddin. Tidak ada kemerdekaan itu melainkan dengan sebab agama. Kalau orang-orang tua kita mulanya tidak mempunyai agama, maka mereka pasti memberi peluang siapa saja untuk masuk menjajah di tanah air mereka. Asalkan perut mereka makan kenyang, boleh tidur, boleh berak, boleh makan, boleh bini, boleh beranak, cukup. Tetapi tidak. Oleh kerana orang-orang tua kita ni mereka beragama, maka agamalah yang menuntut umatnya supaya merdeka. Merdeka daripada menjadi hamba sesama hamba. Tetapi kata Sayyidina Ali, wala dina illa bil jamaati. Agama itu tidak benar-benar agama di sisi Allah dan Rasulullah SAW, melainkan bil jamaah, melainkan dengan ahli sunnah, dengan dikaitkan, muqayyadkan dengan ahli sunnah wal jamaah. Karena memang kita sedia maklum bahawasanya Nabi SAW sabda, la taftariku ummati ala 73 firqah fawahidun fil jannah wa 72 fil nar. Islam ini umatnya akan berpecah sehingga 73 firqah.
Maka satu saja firqatun najiyah, iaitu firqah al-jamaah atau sawadul a'zam atau ma ana alaihi wa ashabi, atau lebih dikenali dengan ahlus sunnah wal jamaah. Itulah firqatun najiyah, satu kelompok yang berjaya lepas daripada kekal di dalam api neraka. Nah, tetapi ahli sunnah wal jamaah, al-jamaah itu tidak akan kuat melainkan dengan kekuasaan. Walal jama'ata illa birriyasati. Jamaah itu tidak akan benar-benar kuat, ahli sunnah wal jamaah tidak akan benar-benar teguh melainkan dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Kita telah pada tahu, baca pengajian dalam sejarahnya, ketika mana fitnah Quran makhluk itu terjadi apabila ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tidak ada di dalam tampuk pemerintahan. Bahkan pemerintahan ketika itu terjerumus, terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. Akhirnya khalifah ketika itu Abbasiyahnya menganut fahaman Mu'tazilah. Maka kekuatan ahli sunnah wal jamaah hancur lebur ketika itu. Nah, maka untuk memastikan ahli sunnah wal jamaah ni tetap utuh, kuat dan teguh, mesti mempunyai kekuasaan. Mesti ada kuasa politik. Tetapi kekuasaan tu kata Sayyidina Ali tidak akan benar-benar dapat illa bila ilmi, wala riyasata illa bila ilmi. Nah, kekuatan, kekuasaan, politik, siasah, husnul tadbir tadi, keelokan dalam menyusun atur pemerintahan tidak akan benar-benar solid melainkan dengan ilmu. Tetapi ilmu kata Sayyidina Ali, wala ilma illa bil ulama. Ilmu tidak akan dapat melainkan dengan ulama. Artinya kalau disingkatkan, benar kata Sayyidina Ali itu. La hurriyata illa bil ulama. Tidak akan dapat kemerdekaan itu melainkan dengan sebab irsyadul ulama. Indonesia, setelah mana Jepun keluar daripada Indonesia, lalu datang pula penjajah Belanda, bagaimanakah caranya untuk dapat menghalau Belanda daripada tanah Indonesia? Maka diminta fatwa daripada Kiai Hashim Asy'ari supaya mengeluarkan orang panggil fatwa apa hukumnya melawan penjajah. Tidak kerana Allah, tidak kerana Islam, tetapi semata-mata kerana tanah air. Maka Kiai Hashim Asy'ari panggil ulama-ulama pondok ketika itu, para kiai-kiai, para tuan-tuan guru ketika itu untuk musyawarah, bahsul masail, dia panggil berbincang masalah ini. Apa hukumnya? Maka keluarlah resolusi jihad fi sabilillah, resolusi jihad Nahdlatul Ulama, yang mana dengan resolusi jihad tersebut menaikkan semangat orang-orang di Indonesia, di Surabaya sana tu, di Jawa sana tu, untuk menghalau penjajah sehabis-habisnya. Nah, tengok betapa orang panggil hebatnya orang panggil ulama. Apa hukumnya? Yakni hukum melawan penjajah fardu ain bagi mereka ahli negeri tersebut, dan fardu kifayah bagi mereka yang berada jarak yang melebihi daripada 2 marhalah masafatil qasri. Walaupun kerana tanah air tetap hukumnya wajib. Kerana apa? Kerana tanpa tanah air bagaimana nak dibinakan agama? Bagaimana nak bina masjid? Bagaimana nak bina madrasah? Bagaimana kita nak jaga iman? Bagaimana kita nak menegakkan Islam tanpa tanah air? Maka tanah air ni dulu mesti diselesaikan. Mesti disettlekan. Mesti diamankan, disejahterakan. Dikemanusiaankan. Barulah kita bercakap tentang agama. Barulah kita boleh menegakkan Islam. Barulah kita boleh menjaga iman. Ini yang disebut oleh alim ulama kita, al-amnu muqaddamu 'alal iman, atau al-amnu qabla al-iman, was-salamatu qabla al-islami, wal insanu qabla at-tadayyun. Aman sebelum iman. Selamat sebelum Islam. Kemanusiaan sebelum agama, keagamaan. Kenapa? Karena kalau tanpa aman, bagaimana kita nak menjaga iman? Teman-teman yang berada di negara Jordan, alhamdulillah, Jordan aman.
Tapi bagaimana saudara-saudara kita, teman-teman kita berada di Syria? Dulunya aman, sekarang sudah tidak aman lagi. Nah, di Yaman dan sebagainya. Nah, negara-negara jumhuriyah yang berlaku peperangan. Bagaimana mereka nak menegakkan Islam, nak melaksanakan pengajian, nak mendirikan madrasah, nak talaki, nak mengaji, nak mengapa, nak buat program-program. Tak boleh. Maka sebab tu aman sebelum iman. Selamat sebelum Islam. Dan kemanusiaan sebelum bicara tentang keagamaan. Maka kerana itu keluar resolusi jihad fisabilillah yang menaikkan semangat penduduk Jawa di sananya melawan Belanda sehabis-habis. Nah, halau semua. Dengan bahasa-bahasa Belanda mereka lempar. Itu jasa ulama di sana dalam kemerdekaan. Pun begitu, oleh kerana berbeza orang panggil penjajah di Indonesia tak sama dengan penjajah di Malaysia. Di Tanah Melayu, Tanah Melaya ketika itu. Penjajah Belanda, mereka memang cuba mengasingkan ulama daripada pihak istana keraton. Jadi ulama tu bersama dengan rakyat. Nah, dan istana tidak dibenarkan ulama masuk dalam istana. Maka ulama ni tidak boleh masuk dalam keraton, dalam istana. Menyebabkan negara mereka jadilah jumhuriyah, republik. Berbeza dengan British. British tidak menghalau ulama-ulama daripada masuk ke dalam istana. Bahkan dibenarkan ulama duduk di samping raja sebagai penasihat sultan bahagian agama. Iaitu mufti yang digelarkan dengan Syekhul Islam pada zaman dulu. Dan ternyata para mufti, para Syekhul Islam di Tanah Melayu, di kerajaan Melayu, di Tanah Melayu dulu, semuanya daripada alim ulama pondok. Semua berlatar belakangkan tok-tok guru pondok. Seumpama Syekhul Islam negeri Kedah. Tuan guru Haji Wan Sulaiman bin Wan Siddiq. Temannya Syekh Abdullah Fahim juga. Itu pun orang pondok. Begitu juga Syekh Abdullah Fahim sendiri, orang pondok. Di Kedah baik, di Pahang baik, di Kelantan baik. Semuanya tok guru pondok. Begitu juga di Selangor dulu. Syekhul Islam pertama, apa nama tak ingat dah. Zuhdi Al-Fatani tu. Itu pun orang pondok. Semuanya orang pondok lah. Pendek ala kuliah semuanya orang pondok. Yang menjadi mufti pada zaman tersebut. Syekhul Islam. Maka oleh kerana itu, masih ada lagi orang panggil ruang untuk ulama menjadi penasihat bagi sultan. Maka kerana itu, alim ulama kita ketika itu tidak mengambil jalan untuk sama-sama merdeka seperti Indonesia. Walaupun ada orang panggil usaha-usaha untuk menjadi Indonesia Raya ataupun Indonesia Melayu Raya. Mana Indonesia Melayu Raya ini satu rumpun, satu gugusan Nusantara ni ialah satu negara. Ada usaha-usaha ke arah itu. Lalu Syekh Abdullah Fahim mengumpul alim ulama kaum tua kita. Ketika itu beliau di Bukit Candan menjadi mudir di Madrasah Idrisiyah di Kuala Kangsar, kalau di Bukit Candan, Kuala Kangsar kalau tak silap. Itu boleh baca dalam buku sejarah ya. Dan ditulis dengan begitu sekali lengkap, serba-serba lengkap lah. Walaupun ada lagi orang panggil fakta-fakta sejarahnya yang perlu diperhalusi, iaitu oleh Datuk Mokhtar Petah. Beliau ni masih hidup lagi, friend dalam Facebook saya juga. Katanya ada di Putrajaya. Di dalam ni ada disebutkan cerita tentang musyawarah alim ulama ketika itu, yang mana lebih dikenali peristiwa tersebut ialah peristiwa perlembagaan 99 ataupun Undang-Undang 99. Peristiwa tersebut, iaitu alim ulama termasuk Syekh Abdullah Fahim berbincang, musyawarah. Ini kalau kita merdeka, dah saudara serumpun kita sudah merdeka. Kalau kita merdeka, undang-undang bagaimana yang kita nak pakai? Dah. Lalu ulama membahaskan undang-undang tersebut, keluar 99 undang-undang. Sempena 99 Asma al-Husna. Asmaul Husna, nama-nama yang baik bagi Allah Ta'ala. Alillahil asma'ul husna, ada bagi Allah Ta'ala tu beberapa nama-nama yang baik, iaitu 99 yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka disusun perlembagaan itu 99 dan dikenalkan peristiwa tersebut, peristiwa Undang-Undang 99 ataupun Perlembagaan 99. Di dalam buku Datuk Muhtapetah ni ada disebutkan orang panggil peristiwa tersebut secara umum, tidak secara detail. Apakah orang panggil undang-undangnya dan sebagainya. Tetapi kalau tak silap ada di dalam ni. Tetapi tidaklah secara detail sangatlah. Di dalam tajuk Fitnah Inggeris. Dalam Fitnah Inggeris ni disebutkan tentang Undang-Undang 99 yang dibahas oleh alim ulama ketika itu, yang diketuai oleh Syekh Abdullah Fahim di Bukit Candan. Jadi dengan peristiwa tersebut terjadi orang panggil fitnah British. Itu mengatakan bahawasanya Syekh Abdullah Fahim ni buat satu gerakan untuk mengguling sultan, mengguling raja, nak buat jadi negara republik. Maka ketika itu jugalah Syekh Abdullah Fahim berhijrah kembali ke Kepala Batas, meninggalkan Perak dan kembali ke madrasah beliau yang asal, iaitu madrasah Dairatul Ma'arif Wataniyah. Jadi itu spirit perjuangan kemerdekaan daripada ulama kaum tua kita. Dan ketika mana nak dibuatnya satu persatuan ulama-ulama di tanah Melayu, ketika itu PAS belum ada lagi. Maka Syekh Abdullah Fahim ni diceritakan oleh Tuan Guru Haji Mak Saman Kati. Itu salah seorang murid beliau juga. Dikatakan beliaulah yang mencadangkan salah satu nama persatuan tersebut dengan nama Nahdlatul Ulama Malaya. Yang direngkas menjadi Naam. Kerana apa? Kerana Syekh Abdullah Fahim kagum dengan temannya di Mekah, iaitu Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, yang mana beliau menubuhkan Nahdlatul Ulama di Indonesia, yang asal Nahdlatul Ulama itu memang di Indonesia lah, iaitu berjaya menghalang kerajaan Saudi daripada merobohkan kubah Nabi kita Muhammad, maqam Nabi kita Muhammad SAW, dan berjaya mengeluarkan satu resolusi jihad sehingga mempertahankan kemerdekaan. Dia sebenarnya Indonesia tu merdeka dah dengan aman. Kemudian Belanda tu mari pula. Maka ketika itu baru perang habis-habisan. Jadi kekaguman Syekh Abdullah Fahim ni menyebabkan beliau memberi satu cadangan, nama persatuan ulama ni diletakkan dengan nama Nahdlatul Ulama Malaya. Tetapi tidak dapat sokongan majoriti. Akhirnya persatuan tersebut lebih dikenalkan dengan Persatuan Ulama Setanah Melaya. Kemudian diubah dengan Persatuan Islam Setanah Melaya. Kemudian Persatuan Islam Setanah Melayu. Kemudian barulah Parti Islam Setanah Melayu dan akhirnya menjadi Parti Islam Se-Malaysia. Jadi parti dua. Jadi beliau ketika itu tertubuhnya Parti Islam ketika itu, Persatuan Islam ketika itu masih lagi boleh jadi dui ahli dia panggil. Dui ahli itu artinya dia ahli pekembar, dia ahli UMNO dan dia juga ahli Persatuan Islam Semelaya. Dan Syekh Abdullah Fahim ialah ketua Dewan Ulama yang pertama. Dan rumah beliau di hadapan Masjid Jami'ul Badawi, kalau kita pergi ke ziarah Kepala Batas, boleh tengok rumah sejarah. Rumah sejarah tu rumah Syekh Abdullah Fahim, yang mana ketika itu menjadi pejabat Parti Kebangsaan Melayu Bersatu Pekembar atau UMNO, dan dia juga menjadi pejabat yang pertama bagi Parti Islam Setanah Melayu masa tu, Persatuan Islam PAS itu. Kerana boleh jadi dui ahli. Jadi Syekh Abdullah Fahim ini bukan hanya tok guru pondok yang mengajar kitab, yang tidak mengambil tahu tentang keorganisasian, tidak. Beliau begitu aktif dalam berorganisasi, baik di dalam UMNO dan di dalam parti atau Persatuan Islam Setanah Melayu ketika itu. Dan beliau ialah seorang yang tegas dalam mengeluarkan apa-apa teguran kepada mereka-mereka yang melakukan perkara yang mungkar. Contoh seperti loteri kebajikan. Walaupun Syekh Abdullah Fahim ni dikenali dengan kuat UMNO, ketika mana
Muktamar Persatuan Islam Setanah Melayu telah pun memutuskan ahlinya tidak boleh menjadi dui ahli, maka Syekh Abdullah Fahim dan beberapa tok-tok guru pondok yang dikatakan sedikit sajalah, minoriti ini boleh dibaca dalam buku ni, boleh baca dalam buku ni. Sedikit saja orang panggil yang tinggal tok-tok guru pondok dalam UMNO, termasuk Syekh Abdullah Fahim yang masih kekal dalam UMNO, sehingga dikatakan dalam buku ni, dalam buku ni, beliau ni meninggal dunia Syekh Abdullah Fahim dalam keadaan lencana UMNO ni masih terlekat di baju kop dia. Sampai tahap tu Syekh Abdullah Fahim masih terlekat di baju kop dia, kuatnya. Tetapi ketika mana UMNO memerintah perikatan ketika itu, dia parti pemerintah yang nombor satunya, membuat orang panggil program loteri kebajikan, Syekh Abdullah Fahim tidak tinggal diam. Beliau mengeluarkan fatwa selaku seorang tokoh ulama dan mufti pertama Pulau Pinang, mengeluarkan fatwa bahawasanya haram loteri kebajikan tersebut. Ini satu orang panggil prinsip Syekh Abdullah Fahim. Walaupun parti yang beliau istiqamahkan itu sendiri melakukan kesalahan, tetap beliau menegur dan melawan perkara yang mungkar. Ini menunjuk kata bahawasanya Syekh Abdullah Fahim bukan pejuang asabiyah. Asabiyah itu artinya mereka yang antu'ina akhaka ala zulmi, mereka yang menolong atau membantu saudara di atas kezaliman. Maka Syekh Abdullah Fahim bukan pejuang asabiyah. Syekh Abdullah Fahim pejuang kebangsaan, ya, tapi kebangsaan bukan asabiyah. Bukan asabiyah. Baik. Maka ketika mana Malayan Union diperkenalkan, ketika itu umat Melayu ni memang bangkit nak marah kepada British. Sebagaimana kita baca tadi fakta sejarahnya, Tuan Guru Haji Abdul Rahman merebut sehingga mengarang beberapa syair, lagu dan puisi menghina British, memupuk semangat untuk orang Melayu ni melawan halau British daripada tanah Melayu. Sehingga Sa'dun Jubir ketika itunya ialah Ketua Pemuda Pekembar, yang mana timbalan Ketua Pemuda Pekembar ketika itu ialah anak Syekh Abdullah Fahim sendiri, iaitu Tuan Guru Haji Ahmad Al-Badawi, ayah kepada Tun Haji Abdullah bin Tuan Guru Datuk Haji Ahmad Al-Badawi bin Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Ini satu kurniaan Allah kepada kita rumpun Nusantara. Kalau di Indonesia adanya Kiai Haji Abdul Rahman Ad-Dakhil, iaitu dikenal dengan Gus Dur, Presiden Indonesia. Kita di sini ada Tun Haji Abdullah, iaitu Perdana Menteri Malaysia. Ayah Kiai Abdul Rahman namanya Kiai Haji Wahid, iaitu Menteri Agama pertama Indonesia, Republik Indonesia. Ayah kepada Pak Allah pula, Tun Haji Abdullah, Tuan Guru Haji Datuk Haji Ahmad Al-Badawi, iaitu Esko Agama pertama Pulau Pinang. Ayah kepada Kiai Haji Wahid, iaitu Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari, iaitu pendiri Nahdlatul Ulama, teman sepengajian di Mekah Al-Mukarramah dengan Syekh Abdullah Fahim. Tokoh ulama besar di Indonesia, pejuang ahli sunnah wal jamaah, tokoh ulama kaum tua di Indonesia. Begitu juga ayah kepada Tuan Guru Datuk Haji Ahmad Al-Badawi ialah Syekhul Islam Tuan Guru Haji Abdullah Fahim, seorang ulama Mekah Al-Mukarramah, Syekhul Islam pertama Pulau Pinang, menjadi ketua ulama Persatuan Ulama, ketua Dewan Ulama pertama bagi Persatuan Islam dan sebagainya, banyak. Jadi Tuan Guru Haji Ahmad Al-Badawi bawa Sa'dun Jubir mengadap ayah dia, yakni tentang bagaimanakah kita nak halau penjajah ni? Adakah mesti kena perang? Maka Sa'dun Jubir kata, Tok Guru izin je, kami siap untuk bertumpah darah untuk menghalau British ni daripada tanah Melayu. Kami siap dah untuk merdeka. Tapi oleh Syekh Abdullah Fahim, Syekh Abdullah Fahim mengatakan, jangan guna cara kerah dulu. Guna cara yang lembut dulu. Bagaimana caranya kita nak halau British tanpa pertumpahan darah?
Karena pertumpahan darah itu tidak memberi apa-apa manfaatnya kepada kemajuan negara, kemajuan bangsa kita. Sudah beratus tahun dah umat kita ni bertumpah darah dengan penjajah. Nah, tetapi tidak dapat apa-apa pun kebaikan daripada pertumpahan darah itu untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Kebaikannya ialah syahid di jalan Allah. Ya, itu tidak nafi. Tetapi untuk kemajuan bangsa, kemodenan negara, itu tak dapat. Sedangkan Nabi SAW membangun sebuah negara moden. Nah, Nabi tidak meletak nama negara Nabi Daulah Quraisyiyah wal Arabiyah, dan Nabi tidak letak nama negara Daulah Islamiyah. Nabi meletak nama Daulah Nabi Yathrib, tu Nabi tukar nama Madinatul Munawwarah, negara maju yang bergemerlapan. Ini cuba tengok cara politik Nabi SAW, mengharapkan supaya semua penduduk Madinah menjadi manusia yang mutamaddin, yang membina peradaban diri, kemajuan diri. Nah, bagaimana nak bina kemajuan diri kalau berperang dalam negara sendiri? Maka kerana itu peperangan Ahzab digalinya parit. Peperangan Khandaq, supaya negara Madinah tidak hancur lebur, menjadi musnah kerana akibat peperangan. Tengok. Jadi peperangan itu jangan berlaku dalam negara sendiri. Kalau tidak ada, orang panggil tak boleh nak buat apa dah, barulah berlaku peperangan. Maka selagi mana boleh dengan cara yang halus, yang diplomatik, cara yang berbincang, cara yang baik, cara yang tidak menumpahkan darah, dahulukan aman dulu. Itu kata Syekh Abdullah Fahim. Di sinilah Tunku Abdul Rahman menanyakan kepada Syekh Abdullah Fahim, bagaimana untuk guru kami nak dapat merdeka dengan tidak tertumpah darah sedikit pun? Ini dicerita dalam buku ni. Dalam buku ni dicerita. Diceritakan dalam buku ni. Bahkan Syekh Abdullah Fahim ni menunjukkan orang panggil apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menunjukkan isyarat. Tu tengok. Nanti kita cerita balik. Jadi Tok Guru Haji Abdullah Fahim kata, begini Tunku. Tunku ni dikatakan orang yang menjadi seperti anak angkat dia lah. Dan dia menganggap Syekh Abdullah Fahim ni seperti bapa angkat dia. Saya pernah pergi ke sana dan pernah diceritakan oleh orang tua-tua di sana. Dia kata, Tunku Abdul Rahman ni pasti akan singgah duduk di tangga rumah Syekh Abdullah Fahim sampai Syekh Abdullah Fahim keluar untuk dapat nasihat, tanya pendapat dan sebagainya. Itu dulu. Orang ni kenal juga orang panggil alim ulama. Walaupun nakal-nakal bagaimanapun, nak tahu apa-apa, nak tanya apa pendapat, pandangan dan sebagainya, rujuk alim ulama. Maka Syekh Abdullah Fahim kata begini, kamu pergi kepada London, jumpa di sana dengan pihak pemerintah Inggeris, bincang di sana, minta di sana bagaimanakah boleh kami sendiri memerintah negara kami, merdeka daripada pegawai-pegawai British yang masuk campur dalam urusan pemerintahan kami. Maka kata Tunku Abdul Rahman, bagaimana nak pergi ke London? Bukan dekat London tu, jauh. Memerlukan duit, keuangan yang banyak. Maka Syekh Abdullah Fahim yang bagi nasihat. Buat ceramah orang-orang Melayu kita, himpun Melayu dan beritahu hasrat. Kutik derma. Kutik derma, sumbangan. Jadi kita dulu nak merdeka tu pun kutik derma kuat jugalah. Kutik derma, gelamah, ratamah, gapo duit, gapo semua masuk. Kalau orang Melayu tak percaya, ni Ahmad Badawi ada sebagai saksi keikhlasan kata kita nak pergi ke London untuk berbincang dapat kemerdekaan. Maka setelah mana dapat dah orang panggil duit nak pergi. Maka kata Syekh Abdullah Fahim, jangan pergi orang Melayu saja. Bawa sekali dengan bangsa-bangsa yang ditinggalkan oleh penjajah. Seumpama Cina, India dan yang lainnya. Kenapa? Karena kalau tidak, maka British tidak senang-senang untuk bagi merdeka. Dalam buku ni diceritakan,
Kemudian Tuan Guru Haji Abdullah Fahim mengangkat tangan kanan ke atas. Dia angkat tangan kanan ke atas. Menegakkan jari telunjuk. Jari telunjuk dia tegak. Jari hantu, jari manis dan jari kelingking. Manakala ibu jari dibengkokkan. Buat gini. Syekh Abdullah Fahim buat gini. Dibengkokkan. Manakala ibu jarinya dibengkokkan. Beliau berkata bahawa jari telunjuk ibarat kerajaan Inggeris. Nih. Jari hantu ibarat kerajaan Melayu. Jari manis ibarat ibarat bangsa Cina. Jari kelingking ibarat bangsa India dan bangsa lain di tanah Melayu. Lalu Syekh Abdullah Fahim memberitahu Tunku Abdul Rahman, jalan yang paling baik ialah ketiga-tiga jari di tangannya itu bersatu. Nih, tiga ni bersatu untuk payah, tapi untuk menjatuhkan jari telunjuk ni, dia kena bersatu. Jadi, ini bermakna ketiga-tiga kaum yang terdapat di negara ini hendaklah senantiasa bersatu dan bermuafakat untuk mencapai kejayaan. Semasa Tuan Guru Haji Abdullah Fahim menunjukkan tangan dan jarinya itu, anaknya yakni Tuan Guru Haji Ahmad Al-Badawi telah melukiskan di atas kertas dan mencatatkan keterangan bapaknya. Tengok. Ini dalam buku Abdullah Fahim, Perjuangan Seorang Tokoh Agama dan Kemerdekaan. Disebut dalam ni. Itu disebut dalam ni. Maka dicarilah orang panggil wakil Cina, wakil India sebagai rombongan untuk ke London mengadakan rundingan dengan British mengenai soal kemerdekaan tanah Melayu pada Januari 1956. Maka ketika mana nak pergi tu, Tok Guru tanya, nak pergi dengan apa? Kata, dengan pesawat lah Tok Guru, cepat sikit siapa? Tok Guru kata, jangan pergi dengan pesawat. Tok Guru Haji Abdullah Fahim suruh pergi ke London dengan menaiki kapal layar. Kapal laut. Jadi kata sini sebenarnya Tunku Abdul Rahman merancang untuk menaiki kapal terbang untuk pergi ke London. Tetapi rancangan ini terpaksa diubah setelah dinasihat oleh Tuan Guru Haji Abdullah Fahim agar mereka berangkat menaiki kapal laut. Kenapa tu? Supaya di dalam kapal laut tersebut bolehlah orang panggil berbincang di kalangan orang-orang Melayu. Yang mana ada ketika itu Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak bin Datuk Hussein, Dr. Ismail bin Abdul Rahman, Datuk Panglima Bukit Gantan Haji Abdul Wahab, dan Abdul Aziz bin Abdul Majid, Menteri Besar Selangor, Datuk Nik Ahmad Kamil bin Haji Mahmud. Ini semua ni wakil-wakil orang Melayu. Supaya orang Melayu berbicara dalam kapal tu undang-undang bagaimana kau kita nak merdeka dengan hakim daripada Pakistan kalau tak silap ada seorangnya. Maka dalam hal tu berlaku perbincangan dalam kapal. Maka akhir sebelum nak sampai, maka diutuslah utusan kepada Syekh Abdullah Fahim untuk menunjukkan bagaimanakah paling kurang perlembagaannya kalau kita nak merdeka. Maka bila Syekh Abdullah Fahim tengok, Syekh Abdullah Fahim kata, tak boleh merdeka, melainkan 4/5 perkara ni tidak boleh diubah dengan 2/3 majoriti parlimen. Apa yang pertama? Iaitu pertama, Islam agama bagi Persekutuan Tanah Melayu. Satu. Kemudian, hak keistimewaan orang-orang Melayu. Yang kedua, Melayu itu mesti didefinisikan dengan Islam. Yang ketiga, yang keempat ialah raja-raja Melayu. Tidak boleh orang panggil dijatuhkan. Dan yang kelima, bahasa Melayu, bahasa rasmi negara atau bahasa kebangsaan kita. Itu 5 perkara ni tidak boleh diubah dengan 2/3 majoriti parlimen. Barulah kita boleh merdeka dengan keadaan yang agak tenang, kata Syekh Abdullah Fahim. Maka setujulah para pemimpin Melayu pergi ke London, berbincang di sana. Akhirnya dapatlah orang panggil kemerdekaan. Lalu ditanya kembali kepada Tuan Guru, tarikh apakah yang terbaik untuk kita dapat merdeka? Tanya Tok Guru juga. Tanya Tok Guru.
disebutkan Tok Gurunya sebut amul khair atana kalau tak silap. Tahun yang baik akan datang kepada kita. Itu kalau tak silapnya ada dalam buku mana kalau tak silap. Ada buku tu pun ada juga kalau tak silapnya. Iaitu Syekh Abdullah Fahim lah yang memberi tarikh keramat kepada Tunku Abdul Rahman bahawasanya kemerdekaan negara kita ni mestilah diisytiharkan pada tanggal 31 Ogos 1957. Tengok. Maka Syekh Abdullah Fahim kata kerjasama dan permuafakatan semua kaum di negara ini akhirnya menghasilkan pencapaian kemerdekaan tanpa perlu menumpah setitik darah di atas bumi bertuah ini. Ini kata-kata Syekh Abdullah Fahim. Kata-kata Syekh Abdullah Fahim tu. Ya, nampak tak tu? Kalau nak tengok tak? Takut kata saya rekor-rekor sendiri. Itu kata-kata Syekh Abdullah Fahim. Maka setelah mana merdekalah negara kita ni, Syekh Abdullah Fahim juga memberi isyarat kepada Tunku Abdul Rahman bahawasanya beberapa tahun lagi tanah Melayu Melaya ni akan berubah nama dia. Tu. Akan berubah namanya. Dalam ni ada cerita ke tak? Tak pasti. Akan berubah namanya. Itu betul. Akan berubah nama daripada tanah Melayu ataupun tanah Melaya berubah kepada Malaysia setelah mana masuknya Sabah, Sarawak dan Singapura. Maka Syekh Abdullah Fahim kata ketika itu akan berlaku orang panggil konfrontasi lah maksudnya. Macam yang telah berlaku sejarahnya itu Indonesia, saudara kita serumpun tidak senang hati. Maka kata Syekh Abdullah Fahim, jangan umat Melayu ni mudah orang panggil terkesan terprovokasi lah kalau bahasa kita sekarang ni. Maka baca 2 bait syair ni dalam perhimpunan orang-orang Melayu. Apa dua bait? Liyahyal Malayu wal Malaya wa yastaqil Indonesia wal Malaya taw amani. Hiduplah Melayu dan tanah Melaya, merdekalah Indonesia dan tanah Melaya, dua adik-beradik kembar. Maka apabila sampai masa ketika itu benar-benar berlaku apa yang disebut oleh Syekh Abdullah Fahim kepada Tunku Abdul Rahman. Sedangkan Syekh Abdullah Fahim sudah meninggal dunia, dah tak sempat dengan penubuhan Malaysia. Jadi benar berlaku. Baik para teman, para sahabat yang masih lagi setia menonton, cuba dengar, cuba kita fikir baik-baik. Yang ni jasa ulama daripada A sampai Z. Daripada cara nak merdeka, bagaimana nak dapat duitnya, bagaimana nak pergi, bagaimana undang-undangnya, bagaimana ke pengisytiharannya, tarikh keramatnya, ada, dan nasihat-nasihatnya, bahkan diberitahu firasatnya nanti negara ni akan berubah nama. Begitu sekali jasanya banyak. Tiba-tiba bila sampai orang panggil hari kemerdekaan, tenggelam nama beliau. Tenggelam jasa-jasa alim ulama yang lainnya dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Ini sesuatu yang sangat kita duka cita. Orang Melayu sendiri tidak kenal tokoh-tokoh. Bukan hanya Syekh Abdullah Fahim, tetapi pada zaman tersebut Syekh Abdullah Fahim ini seperti orang tua lah. Yang dijadikan orang tua oleh tuan-tuan guru yang ada ketika itu. Termasuk Tuan Guru Haji Ahmad bin Tuan Husin Nasir Kedah, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Murbuk, Tuan Guru Haji Husin Cik Dol. Ramai lagi tuan-tuan guru ketika itu. Semuanya alim ulama. Tuan Guru Haji Fuad Hasan yang mana mengizinkan untuk mencetak risalah ketetapan Majlis Muzakarah ulama se-Melaya di Kepala Batas. Ini saksi yang masih hidup Tuan Guru Haji Ziyadi. Dia ada ketika itu, dia mengatakan bahawasanya Syekh Abdullah Fahim mempernamakan perkumpulan ulama yang menjawab isu-isu khilafiyah yang dibangkit oleh kaum muda. Ada berapa masalah dia dalam buku Syekh Abdullah Fahim, Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah dan Pejuang Kebangsaan tu pun kita masukkan sekali risalah ni.
Risalah ni kita masukkan sekali. Iaitu soal ulama-ulama kaum tua menjawab dengan dalil, dengan nas, dengan ibarah kitabnya terhadap permasalahan masalah yang dibangkit oleh ulama kaum muda. Dan fakta sejarahnya menyebut bahawasanya Syekh Abdullah Fahim mempernamakan kumpulan ulama yang bermusyawarah di pondoknya Dairatul Ma'arif Wataniyah Kepala Batas ketika itu menghasilkan karya ni tadi, menghasilkan karya risalah ni. Syekh Abdullah Fahim mempernamakan mereka itu sebagai Nahdlatul Ulama Malaya. Ini. Tetapi tidak dalam bentuk persatuan, pertubuhan. Hanya perkumpulan ulama-ulama kaum tua di dalam persatuan Islam setanah Melayu, se-Malaysia ketika itu, untuk menjawab tohmahan-tohmahan kaum muda, antara lain ialah Ustaz Ibrahim Aqibi. Ini tokoh ulama kaum muda yang berselisih pendapat berat dengan Syekh Abdullah Fahim, Hasan Bandung dan sebagainya ketika itu. Namun ketika mana Tuan Guru Haji Fuad Hasan keluar daripada PAS dan masuk Parti Negara, dan akhirnya pada 18 November 1956, setahun sebelum merdeka, Tuan Guru Haji Fuad Hasan ni pernah menubuhkan satu parti politik yang baru ketika itu, namanya Parti Nahdlatul Ulama Malaya. Parti Nahdlatul Ulama Malaya. Kemudian Tuan Guru Haji Fuad Hasan ni memujuk Syekh Abdullah Fahim untuk masuk dalam parti tersebut. Yang mana dikenali Tuan Guru Haji Abdullah Fahim kekal pemilihannya untuk duduk di dalam UMNO. Berbeza dengan tutup guru pondok yang lain, majoritinya berada di dalam PAS. Persatuan Islam Setanah Melayu ketika itu. Tuan Guru Haji Fuad Hasan buat satu parti Nahdlatul Ulama Melaya yang ditubuhkan di Perak masa itu kalau tak silap. Lalu ketika mana memujuk Syekh Abdullah Fahim untuk masuk, ini dicerita sendiri oleh Pak Allah Badawi, Syekh Abdullah Fahim menolak dengan mengatakan Syekh Abdullah Fahim, ayat dia macam mana? Bangsa Melayu akan hilang kekuatannya dengan sebab berpecah banyak begini, walaupun bangsa Melayu yang memegang kuasanya. Itu ayat lebih kurang gitu, saya tak ingat dah. Itu Pak Allah Badawi sendiri yang cerita. Jadi kerana itu parti Nahdlatul Ulama Melaya itu terkubur begitu sahaja, tidak ada yang meneruskan kerana ketua ulama kaum tua sendiri tidak mahu menjadikan Nahdlatul Ulama Melaya itu sebagai parti. Parti politik. Maka kerana itu pada 2019 saya dengan para teman yang lainnya bersepakat untuk menghidupkan kembali Nahdlatul Ulama Malaya, yang dinamakan oleh Syekh Abdullah Fahim terhadap perkumpulan ulama-ulama pondok yang menjawab isu khilafiyah kaum muda, ulama kaum muda ketika itu dalam bentuk NGO, bukan parti politik. Kenapa? Kerana Syekh Abdullah Fahim tidak reda sebagai parti politik. Tujuannya apa? Untuk menyatukan tuk-tuk guru pondok, untuk memajukan pondok-pondok dengan silibus-silibus yang nantinya akan dibincang, disepakati bagaimana ke orang panggil satu-satu pondok tu benar-benar boleh dinamakan pondok, silibusnya bagaimana, kitabnya apa, supaya tidak senang. Sekarang ni mudah orang nak tunggang nama pondok. Dan di sana kita akan menghidupkan orang panggil manhaj yang tempatan, bukan ambil daripada Mesir ke mana. Kalau pun kita ambil luar daripada Malaysia, masih satu rumpun dengan kita, iaitu Nahdlatul Ulama di Indonesia, iaitu teman kepada Syekh Abdullah Fahim, Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Masih lagi daripada rumpun Nusantara, iaitu menghidupkan manhaj pemikiran Syekh Abdullah Fahim dan ulama-ulama kaum tua pada zaman tersebut, supaya umat Islam, khususnya pelajar pondok dan tuk-tuk guru pondok, mereka mempunyai manhaj mereka yang tersendiri, yang asal daripada tuk-tuk guru dulu, yang mana dipelopori oleh Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Jadi saya rasa itulah sedikit sebanyak perkongsian saya tentang Syekh Abdullah Fahim
di sebalik kemerdekaan tanah Melayu. Jadi saya rasa teman-teman yang menonton kalau nak tahu lebih boleh beli buku yang saya sebut tadi, yang Ustaz Uluan pun sebut, iaitu Syekh Abdullah Fahim, ulama ahli sunnah wal jamaah dan pejuang kebangsaan. Nah, sebab dalam buku ni banyak dah dimasukkan orang panggil sejarah-sejarah karyanya, syairnya, jasanya dan sebagainya, tentang naamnya, tentang apa-apa dimasukkan di dalam buku ni. Yang mana bahannya sebenarnya daripada saya lah. Bahan-bahannya antara lain majalah, buku ni, kemudian buku ni lagi, karya beliau dan sebagainya, yang saya cuba untuk cari-cari untuk dapatkan orang panggil buku-buku tentang Syekh Abdullah Fahim ni sangat susah. Dan apabila kami dapat, maka saya tak sempat nak menulis seorang, maka kami pakatlah dengan sahabat-sahabat kami seperti Dr. Aiman Al-Akiti dan Ustaz Amir, iaitu penulis di Akademik Jawi sendiri, dan Ustaz Bukhari bin Abdul Rahman untuk mentasahihkan apa-apa kesilapan dan sebagainya. Lalu jadilah satu karya tentang Syekh Abdullah Fahim, ulama ahli sunnah wal jamaah dan perjuangan kebangsaan. Jadi terisi di dalam ini apa yang saya sebut dan cerita tadi itu sedikit sebanyaknya daripada buku yang diterbitkan oleh Akademik Jawi Syekh Abdullah Fahim, ulama ahli sunnah wal jamaah dan pejuang kebangsaan inilah. Jadi saya rasa marilah teman-teman semua, kalau tanpa kita yang menaikkan kembali jasa ulama dalam jasanya dalam negara kita, dalam memperjuangkan kemerdekaan negara kita, memperjuangkan nasib bangsa dan menaikkan semangat perjuangan kepada tok nenek kita mula, maka siapa lagi yang nak mengenangkan jasa-jasa mereka? Jangan kita salahkan kerajaan. Kenapa kerajaan tak ambil tahu? Kenapa kerajaan tidak menghidup? Jangan. Kita sendiri orang Melayu, orang Islam lah, sebagai bangsa Melayu yang beragama Islam. Kita ni orang Melayu yang beragama Islam. Bukan orang Islam kebetulan Melayu. Bukan. Kita orang Melayu yang beragama Islam ni lah yang sepatutnya kena menghidupkan, memeriahkan, menceritakan tentang jasa-jasa alim ulama kita dengan kemerdekaan negara. Jangan hanya bila kemerdekaan ni yang dikenal hanya dua, Sudirman dan Tengku Abdul Rahman. Tidak. Ada tokoh yang sangat berjasa yang tidak didendangkan, iaitu Syekh Abdullah Fahim dan alim ulama yang bersama dengan beliau pada zaman tersebut. Maka kitalah yang kena menaikkan semangat. Bukan Syekh Abdullah Fahim seorang, termasuk Tuan Guru Haji Ahmad bin Tuan Husin Nasir Kedah, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Merbuk, dan banyak lagi lah alim ulama pada zaman tersebut yang tak mungkin kita nak sebut satu persatu, yang mana kalau kita kaji fakta, mereka tidak terlepas daripada semangat hubbul watani minal iman, nasionalisme, kebangsaan, cintakan bangsa dan negara, itu bahagian juzuk daripada bahagian iman, satu juzuk daripada bahagian keimanan kita. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita dah sedar tak sedar hampir sejam 20 minit kita mendengar kisah ataupun rentetan peristiwa siapa sebenarnya Syekh Abdullah Fahim di balik sejarah Malaya. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini, insya-Allah saya bukakan sesi soalan, dan rakan-rakan yang dapat mengikuti secara live, secara langsung,
boleh type soalan di komen dan insya-Allah saya akan bacakan untuk ditanyakan kepada Puan Faiz. Jadi kepada yang ingin bertanya silakan insya-Allah. Tulis saja di komen, ruangan komen saya akan baca. Ada penonton ke? Saya pun tak tahu ada penonton ke tak. Ada? Share pun Ada ramai dia. tak? Share pun dekat 18 kot share. Ya. Jadi insya-Allah kita ada soalan yang pertama daripada saudara Syafiq Ghazali. Assalamualaikum Ustaz. Nak bertanya, jika dahulu Assalamualaikum. ulama pondok mereka melawan Malayan Union dan penjajah untuk bangsa serta negara, maka apakah peranan atau khidmat penuntut ilmu hari ini perlu buat untuk negara dan bangsa? Baik. Jadi kalau tutup guru kita dulu memperjuangkan kemerdekaan negara, sekarang ini tugas penuntut ilmu, tugas alim ulama kita ialah bagaimana mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Dan inilah yang sangat payah, beban yang sangat berat yang dipikul, yang sepatutnya dipikul oleh alim ulama kita dan pelajar-pelajar agama kita, pelajar pondok ke, pelajar madrasah kepada tak kira lah. Nah, artinya mengisikan kemerdekaan dengan memajukan kemajuan bangsa itu sendiri. Tetapi iyalah susah juga kalau kita nak tengok. Kita masih lagi tutup guru kita duk berkelahi perkara-perkara yang daripada dulu sampai sekarang tak selesai-selesai. Nah, berkelahi tentang topi sudu. Nah, topi sudu tu jadi berkelahi kita. Nah, atau berkelahi tentang perkara khilafiyah. Nah, masih lagi orang panggil tidak selesai dan sebagainya. Memanglah perkara khilafiyah ni memang tidak akan selesai. Cuma selesainya dengan masing-masing menghormati. Itu maksud. Cuba kita tengok di Indonesia, mereka negara Jumhuriyah, Republik. Perlu diingat, negara yang berbentuk Jumhuriyah, Republik ialah satu negara yang amat senang sekali untuk dihancurkan dengan sentimen, apa-apa sentimen, untuk mencetuskan apa-apa peperangan. Tetapi bagaimana mereka dapat menjaga keamanan sampai sekarang? Ini kerana ada dua organisasi, bukan parti politik lah, organisasi NGO, ormas dia bang, yang besar, yang terbesar di Indonesia, iaitu satunya mewakili kaum tua, satu lagi mewakili kaum muda, iaitu mewakili kaum tua Nahdlatul Ulama atau NU, dan yang mewakili kaum muda tu ialah Muhammadiyah. Nah, mereka ni memang kalau kira seperti tempat kita jugalah, saling berkelahi lah kalau perkara-perkara seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, ziarah kubur, tawasul, istighosah, apa lagi. Memang benda tu memang jadi tak akan selesai. Perselisihan pendapat tu tidak akan selesai sampai bila-bila. Nah, bid'ah membid'ah. Tetapi di sana mereka boleh duduk satu meja apabila berbicara tentang keamanan negara, kemajuan negara, kesatuan negara, menentang fahaman-fahaman yang membawa kepada kehancuran negara seperti fahaman terorisme dan sebagainya. Mereka boleh duduk di satu pentas, satu satu channel dalam perkara yang mereka sepakati untuk kebaikan negara mereka, iaitu Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cuba tengok. Tempat kita tak gitu. Nah, tempat kita kalau balas orang politik daripada PRU itu, siapa nak dekat PRU pula sekarang ni? Balas politik. Orang agama balas agama duk berkelahi. Siapa sekarang? Lepas tu negara kita terbantu untuk maju ke hadapan. Berarti kita tidak mampu mengisi kemerdekaan kita dengan perkara-perkara yang memanfaatkan kemajuan
tanah air kita, bangsa kita. Jadi inilah perjuangan yang sangat berat. Yang dipikul oleh, yang sepatutnya dipikul oleh alim ulama, tutup guru kita. Bagaimana nak mengisi manfaat? Kalau kita contoh ambil tutup guru pondok sendirilah. Nah, kita tutup guru pondok kita sendiri ni tidak satu kepala dan satu hal. Nak buat satu silibus pondok yang apabila adanya silibus tersebut dipersetujui oleh semua tutup guru pondok, maka orang lain nak guna pakai nama pondok, tak boleh. Ini pun tak selesai. Nak masing-masing mendefinisikan pondok mengikut acuan kepala masing-masing. Pondok ni tak payahlah mengaji Nahu, Sorah tinggi-tinggi sangat, Jurumiyah, Imriti, Alfiyah apa. Cukup baca kitab Jawi pun boleh. Dah pondok, kitab Faridah ke, kitab Musalli ke, tak Nawar Bagi Hati. Ada juga tu pondok kita tu fikiran gitu. Bagaimana kita nak mengisi kemajuan? Kita sepatutnya jadi malu sebenarnya. Sebab negara kita negara Islam. Raja ketua agama Islam. Kita ada hak keistimewaan Melayu. Melayu didefinisikan dengan mesti Islam. Tiba-tiba kita kanak-kanak istimewa dalam negara sendiri. Negara Indonesia bukan negara Islam. Negara Pancasila. Negara yang meletakkan agama rasminya 6 dan beberapa ini kepercayaan asal pribumi mereka. Islam, Kristian, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan beberapa. Tetapi mereka berjaya mengeluarkan undang-undang pondok pesantren. Mereka berjaya menaik tarafkan orang panggil daripada I'dadiyah, Sanawiyah, Aliyah, ada Madrasah Ma'had Ali yang mengeluarkan ijazah pondok yang setara dengan universiti. Bukan pelajar pondok kena pergi mengaji universiti. Pelajar pondok tu mengaji di pondok. Ijazahnya setara dengan universiti. Negara dia bukan negara Islam. Tapi pondok mereka lebih nombor 1 di Nusantara. Sama juga di Fatah ni. Bukan negara Islam. Tapi pondok mereka lebih hebat berbanding tanah Melayu kita, Malaysia kita. Kita di ranking yang keberapa? Nak cakap soal mengisi kemajuan, soal hak berlega di tutup guru pondok sendiri masih belum selesai sampai sekarang. Tu nak cerita. Letihnya perjuangan di di Malaysia ni. Sangat letih perjuangannya. Meletihkan dan melemahkan. Tetapi kita tak boleh putus asa. Kalau cakap putus asa lah. Putus asa banyak lah. Tapi tak boleh. Walau bagaimanapun, tetap bila kita dah mula dah nak menghidupkan kembali, kita jalan. Nak teruskan. Kalau kita tak sempat melihat kejayaan tersebut, mungkin orang ke depan. Ke depan lagi akan menyambung. Orang panggil niat, tulus, ikhlas, murni kita. Jadi, inilah perkara-perkara yang kadang-kadang ada di kalangan kita bila lihat kita menghidupkan kembali Naam dengan menggunakan logo Nahdlatul Ulama. Sebab zaman Syekh Abdul Fahim tak ada logo. Maka kita pergi ke PBNU, dapatkan restu untuk guna logo dan sebagainya dan mempraktikkan struktur organisasian di dalam Nahdlatul Ulama di dalam Naam kita. Maka setengah-setengah orang ni yang sudah lama dah follow kepada NU, mereka mengharapkan Naam ni tutup jadi macam NU selalu. Besar, hebat. Tutup guru kiai-kiai Naam ni pemikirannya jauh seperti kiai-kiai. Jangan lagu tu lah. Aduh, sini. Jangan seperti itulah. Naam ni kata Tok Guru Haji Atta'illah di pondok Syekh Abdul Qadir Jalani di Johor. Naam ni hakikatnya bukan baby, belum lahir lagi. Tapi namanya sudah disebut-sebut. Disebut-sebut. Sebab niatnya murni untuk membawa kepada pondok-pondok kita ni ke depan. Maju ke depan. Dan tutup guru pondok kita ni berfikiran realistik dan berfikiran bukan orang panggil berfikiran mundur, jumuk ke belakang, tidak, tapi maju ke depan. Itu. InsyaAllah doakan mudah-mudahan tutup guru pondok kita dan para pelajar-pelajar pondok kita menjadi orang-orang yang benar-benar mampu mengisi negara kita dengan manfaat, perkara yang bermanfaat untuk kemajuan negara kita, insya-Allah. Itu saja. Jadi insya-Allah kita ada lagi 2 soalan. Itu ya, kita tutuplah sesi soalan.
Jadi seterusnya daripada saudara Hari Zamri, sejauh mana hubungan antara ulama tanah Melayu dengan ulama Mekah dan juga Daulah Uthmaniyah? Memang rapat lah. Nah, ulama tanah Melayu dengan ulama Mekah memang sangat rapat. Sebab kebanyakan ulama-ulama kita dulu sambung pengajiannya di Mekah Al-Mukarramah. Nah, maka kerana tu sanad perguruan ulama Nusantara ni tak dapat tidak dekat-dekat saja. Semuanya bersekitar di Mekah Al-Mukarramah. Dah. Kemudian hubungan dengan Daulah Uthmaniyah itu memang sangat rapat. Ketika zaman Syekh Ahmad bin Muhammad Zaid Al-Fattani. Syekh Ahmad bin Muhammad Zaid Al-Fattani ini guru kepada ulama di Nusantara. Kalau di Tanah Melayu, muridnya Syekhona Kenali, Tok Kenali. Kalau di Tanah Madura Jawa tu, Syekhona Khalil Bangkalan. Kalau di sini lebih dikenal dengan Tok Faridah, Tuan Faridah. Kalau di Jawa lebih dikenal dengan Tuan Ngawami. Itu Syekh Ahmad bin Muhammad Zaid Al-Fattani. Beliau ni menjadi duta kepada Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani. Sebab tu kalau tengok karangan-karangan beliau seperti Kitab Luqtatul Al-Ijlan dan sebagainya, itu di belakang tu banyak doa-doa kepada Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani. Dan di zaman dia ni, Syekh atau Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani ni menyerukan kepada satu slogan, iaitu Persatuan Islam. Dan di zaman Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani ni lah, tempat matba'ah, tempat percetakan kitab-kitab sangat pesat dibina. Dan antara orang yang menjadi bertanggungjawab kepada projek tersebut ialah Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani. Itu Tok Faridah atau Tuan Ngawami kita. Jadi bagaimana nak hubungannya sangat rapat. Memang sangat rapat. Sangat dekat. Yang menyebabkan Jamaluddin Al-Afghani dipenjarakan oleh Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani. Itu semua tu ceritanya memang terlibat dengan ulama Mekah kita, dengan ulama Jawi Tanah Melayu kita dan sebagainya. Hubungannya sangat rapat dari segi keilmuan dan dari segi siasah politik. Bila sebut politik sini bukan politik kepartian dah. Politik dengan makna husnul tadbir tadi tu. Itulah lebih kurangnya. InsyaAllah soalan yang terakhir daripada saudara Abdul Rahim. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya berkenaan dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan ulama kaum tua kita dulu kerjanya bodek istana sahaja, macam mana tu? Jadi mereka ni cuba menafikan keterlibatan para ulama kaum tua dalam proses kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Mohon penjelasan. Soalan ni bukan dah ada dalam ceramah tadi ke? Soalan ni sebenarnya kalau dengar memang dah ada dah saya jawab dalam ceramah tadi. Iaitu pembohongan yang dibuat oleh mereka yang digelar sebagai tokoh ataupun pakar sejarah pada zaman sekarang ni. Ada satu orang perempuan, kalau tak silap, nama apa, Datuk apa dah, Datuk ke apa nama dia, di Malaysia. Dia dikatakan pakar sejarah. Cari sendirilah nama apa, saya tak ingat. Dan dia juga antara orang yang mengatakan begini, iaitu ulama kaum muda yang memperjuangkan kemerdekaan. Ulama kaum tua duduk di istana, kerjanya membodek raja, menjilat istana bersama dengan British. Tidak mahu kemerdekaan. Ini soalan ni saya telah jawab tadi dalam awal-awal wacana kita tadi, iaitu saya telah tunjuk bukti-bukti berupa kitab, karya, syair, puisi, lagu yang menunjukkan ini semua karangan-karangan ulama kaum tua. Yang jelas mereka lah yang sebenarnya menyuntik semangat kemerdekaan, semangat memperjuangkan kebangsaan dan nasib bangsa dan sebagainya. Duduk di istana tu bukan semestinya membodek, tidak. Duduk di istana kan ada maslahah. Ada masalahnya. Jangan samakan dengan Indonesia. Karena pemerintahan di Indonesia itu Belanda, tak sama dengan British. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmani wal makani wal ashkhas. Tak sama hukumnya karena berbeza tempat, individu dan masanya. Jadi kenapa di Indonesia ulama bersama rakyat untuk melawan Belanda?
dan meninggalkan keraton istana, karena memang ulama itu tidak dibenarkan masuk ke dalam keraton, dalam istana. Jangan masuk untuk berjumpa dengan paduka raja dan sebagainya. Maka ketika itu tak ada peluang lagi orang panggil ulama untuk bersama dengan raja. Adapun di tanah Melayu, di Malaysia, British tidak campur urusan agama seperti itu. British hanya nak kepada keuntungan dunia, keuntungan hasil dunia, suburnya tanah Melayu kita dengan hasil-hasil dunia. Maka soal agama diserahkan kepada alim ulama untuk masuk dalam istana sebagai penasihat raja dan sebagainya. Syekhul Islam atau mufti lah. Gelarannya Syekhul Islam pada zaman tersebut. Jadi alim ulama kita bukan tidak memperjuangkan kemerdekaan, bahkan ulama kaum tua lah. Ternyata dengan fakta bertulis, fakta sejarah yang tidak didendangkan secara khalayak ramai, ditutup dengan sengaja, mereka lah sebenarnya memperjuangkan kemerdekaan. Cukup dengan karya yang saya sebut tadi, Khutbah Al-Iqaz, dengan syair-syair, takris, anak-anak murid dia mengarang kitab, bukan main-main, panduan bangsa, risalah watan kita. Semua ni menunjuk kata fakta sejarah bahawasanya mereka lah memperjuangkan kemerdekaan. Bukan kita nafikan ulama kaum muda tak berjuang kemerdekaan, tapi kalaupun ulama kaum tua, kaum muda memperjuangkan kemerdekaan, sila tunjukkan fakta, bukti, hasil, kesan sejarah, karya ke. Kitab karya dia apa yang menceritakan tentang kebangsaan ataupun kemerdekaan negara, menyeru rakyat bangsa Melayu, umat Melayu kepada kemerdekaan. Mana faktanya? Mana ayat? Kok ayat ada tak dalam karya mana? Ataupun puisi atau nasyid, ikutlah pantun ke apa, ada tak? Setakat ni lah. Wallahu alam, saya bukan kata tak ada. Setakat ni belum ada lagi yang menunjukkan kepada saya. Dan sejarah yang ditulis dalam buku-buku sejarah tu, yang ditulis oleh perempuan tadi, wanita tadi, yang jadi datuk, yang jadi katanya pakar sejarah Malaysia tu, ia mengatakan bahawasanya kaum muda yang memperjuangkan kemerdekaan ni kenapa? Karena tersuntik semangat daripada Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Daya. Apa benda ni? Dia tahu dah Syekh Jamaluddin Al-Afghani tu, ditangkap oleh Sultan Abdul Hamid Al-Thani. Dimasukkan dalam penjara di Istanbul. Mati dia di Istanbul. Jadi apa benda tak tahu. Inilah mereka memperjuangkan kemerdekaan sebab apa? Mereka tersuntik daripada semangat Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Tahu? Main mana pula kemerdekaan sampai ke Mesir Jamaluddin Al-Afghani tu? Atau merdeka tu nak lawak Osmaniyah ke macam mana? Nak lawak Osmaniyah macam mana? Sebab masa tu memang nak lawak Osmaniyah. Orang Arab ketika tu memang nak lawak Osmaniyah. Sebab tu sampai sekarang orang Mesir yang kuat, brutal kemesirannya, memang benci pada Osmaniyah. Memang benci. Dianggap Osmaniyah tu penjajah, penjajah asing, penjahat dan sebagainya. Itu sajalah daripada saya. Jadi saya kira dah habislah sesi untuk soalan dan dapatlah saya simpulkan serba sedikit talk kita pada hari ini, yang mana Syekh Abdullah Fahim secara ringkasnya bukanlah semata-mata penentu tarikh kemerdekaan, tapi beliau juga terlibat secara langsung antaranya titik mula bai'ah di antara masyayikh kita, masyayikh Melayu di depan Kaabah. Masing-masing berbai'ah, itulah titik mula. Masing-masing berbai'ah untuk merdekakan tanah air dan pulang ke tanah air masing-masing membawa perjuangan untuk memerdekakan tanah air, sehinggalah antara rentetan peristiwa yang diceritakan oleh Piu Faiz tadi, rentetan untuk membina perlembagaan, merangka perlembagaan 99 undang-undang, kemudian dengan rombongan merdeka, rancangan Syekh Abdullah Fahim pergi naik kapal, balik bawa pesawat dan sebagainya. Jadi dapatlah kita lihat secara langsung Syekh Abdullah Fahim adalah antara pemegang watak utama kemerdekaan kita di Malaysia. Dan sedikit sebanyak kesimpulan daripada pihak penganjur,
marilah sama-sama untuk kita sama-sama mengangkat kembali sebagai seorang yang berlatar belakangkan pengajian agama, terutamanya di Jordan ni, selaku penganjur, untuk kita sama-sama mengangkat orang-orang agama yang memperjuangkan agama ini, dan juga kita meneruskan legasi-legasi yang ditinggalkan oleh para ulama terdahulu. Jadi sekian saja sesi kita Talk Sejarawan 3.0 Wacana Merdeka Syekh Abdullah Fahim di balik sejarah Malaya, dan kami daripada pihak penganjur Persatuan Penuntut Mahasiswa Malaysia Aman PPMA mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas kesudian untuk bersama dengan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.